Okey, soalan nombor 2. Diagram 2 shows a satellite orbiting around Earth. Centripetal force F, which is dekat sini. Okey, kita labelkan. Okey, F ni shows centripetal F always acts toward the center of Earth. So basically itu adalah penjelasan mengenai daya memusat. Ini adalah soalan daripada bab yang ketiga, iaitu kegravitian. Okey. So kita tengok soalan dia dulu. Apakah maksud daya memusat? Again, soalan 2A ni adalah soalan kategori mengingat. Ingat cikgu beritahu tadi, dalam soalan kategori mengingat ni ada 5 perkara yang boleh disoal oleh soalan. Fakta, konsep, teori, hukum dan juga prinsip fizik. Okey, kalau kamu boleh tahu semua perkara tadi, insya-Allah 10 ke 15 markah dah ada dalam tangan sebelum menjawab exam. Okey. So, apakah maksud daya memusat? Tahun lepas, if I'm not mistaken, ada soalan dia bagi gambar rajah yang kita spin the weight tu kan. Okey, dia kata apakah daya yang bertindak kat situ. So again, itu adalah soalan kategori mengingat. Kamu kena tahulah, oh ini ada benda-benda apa yang memusim-musim ni ada daya yang bertindak dekat dia. Nama daya tu apa? Dia tanya macam tu. So dalam kali ni dia tanya pula, apakah maksud daya memusat? So kamu kena bagi tahulah maksud daya memusat tu apa. Daya memusat ni adalah daya yang membolehkan objek yang kita ikat tadi, macam dalam kes putaran tadi, beladung atau pemerat. Dalam kes satelit ni, satelit tu boleh membuat gerakan membulat, laluan membulat tadi, mengelilingi bumi. So daya itulah yang menjadikan dia boleh pusing. Kalau tak ada daya ni, satelit tu jadi apa macam ni? Kalau F ni tidak bertindak dekat sini ni, if you do not have this F yang menarik dia ke tengah, what will happen? Dia akan pergi macam tu. Pada titik dekat sini, kalau dia terputus, tiba-tiba F ni terputus, tak ada F tu suddenly disappeared, satelit ni akan secara tangentnya akan keluar, melaju ke depan. So again, maksud daya memusat ni adalah daya yang membolehkan. Okey, kita jawab kat sini. Daya yang membolehkan objek bergerak, ataupun dalam kes ni satelit lah, ataupun kamu jawab satelit pun tak ada masalah. Objek bergerak macam mana? Mengikut, itu keyword dia, mengikut laluan membulat. Okey, mengikut laluan membulat. Dan yang penting sebab apa? Yang ada tadi arah dia tu. Arah dia membulat. Kemudian siapa yang menyebabkan jadi arah membulat tu? Yang tu selalu student jumpa. Dan daya yang bertindak tadi, daya yang menyebabkan dia sentiasa bertindak tu kita sebut dengan arah. Okey, dengan arah daya sentiasa menuju ke pusat. Ini keyword yang betul lah, ke pusat bulatan. Okey, sekarang kita lihat soalan 2B. Terangkan apa yang berlaku kepada satelit jika laju linear V, laju linear V satelit itu semakin berkurang. Tadi kita jawab tentang what is meant by daya memusat. Dah halang tu, ingat tak formula dia? Formula dia F sama dengan mv squared over R. So itu formula yang menceritakan mengenai centripetal force FC lah, saya letak kat situ. Back to the question. Macam mana nak terangkan? Selalunya soalannya jenis bentuk penerangan ni sama ada 2 ataupun 3 markah. Dalam kes ni kita ada 3 markah. Bila 3 markah, kita kena ada at least 3 point. Kena ada 3 point. So point yang pertama,
poin yang kedua, poin yang ketiga. Jawab dalam bentuk point is acceptable. Okay, so first kali terangkan apa yang berlaku kepada satelit jika laju linear V satelit tu berkurang. First kali jangan ulang balik soalan. Kamu cerita tentang laju satelit tu berkurang, tak payah dah. Terus je mention apa yang terjadi dekat dia dan jelaskan kat dia. So what will happen? Okay, so kita ikut kronologi pun boleh. Kamu cerita dalam bentuk kronologi. Bila velocity berkurang, okay, kamu pernah tak buat macam ni? For example, cikgu ada dekat depan, dekat atas tingkat 3, dekat lab cikgu baling sesuatu dengan perlahan lah. For example, cikgu ambil mouse, cikgu baling, pam, dia akan jatuh dekat mana? Lebih kurang 1 meter, 2 meter daripada cikgu ke tingkat bawah. Cikgu baling laju lagi, dia akan jatuh 2 meter ataupun 5 meter ke depan. Cikgu baling lagi laju, dia akan jatuh mungkin 10 meter ke depan. So dekat sini kita dapat lihat relationship atau hubungan, semakin laju dia semakin nak pergi jauh. So dalam kes ni, satelit ni boleh tak kamu kaitkan? Ni bentuk ni. Bentuk ini. Okay. Kalau tak, daya, dia ada satu daya yang memastikan dalam bentuk bulatan. Apakah daya itu? Itulah daya centripetal force. Okay. Ikut line yang cikgu highlightkan dengan warna pink ni. Kalau tak, dia akan bentuk ni. Centripetal force bertanggungjawab menjadikan benda ni, satelit ni memusing dalam keadaan membulat. Tetapi bila velocity dia berkurang, kita lihat dekat formula dia. Okay. Bila V ni berkurang, what will happen to the F? F pun berkurang. Bila F berkurang, you have to remember, di sini ada dua perkara yang bertindak. Satu, daya graviti yang sentiasa menarik satelit itu turun. Kedua, daya centripetal ataupun daya memusat ni yang sentiasa memastikan satelit ni dalam keadaan membulat. Okay, so bila velocity berkurang, force centripetal tadi ataupun daya memusat pun berkurang, menyebabkan F gravity, daya gravity dan daya centripetal ni dia dah tak seimbang. F gravity ni lebih besar daripada F centripetal. Kesan dia akan jadilah bentuk macam ni. Dia akan start spinning turun sampailah menghantam bumi. So jadi dekat situ kita boleh cakap, so macam mana nak translate apa yang cikgu ceritakan tadi dalam bentuk point. So first kali kamu akan boleh bagi tahu ketinggian satelit itu berkurang. Ketinggian ataupun altitude. Kalau terlupa perkataan ni, letak je ketinggian berkurang sebab dia dah semakin perlahan. Okay. Kenapa benda ini terjadi? Kerana daya graviti dah melebihi daya centripetal tadi ataupun daya memusat, menyebabkan dia memusang ke bawah. So kita tulislah daya graviti lebih besar daripada daya memusat. Kesan daripada tadi, altitude dah berkurang kerana daya graviti dah makin besar daripada daya memusat. Ending dia apa? Satelit jatuh ke bumi. Satelit jatuh ke bumi. So itu antara 3 poin yang kamu boleh ceritakan. So antara kesalahan ataupun kesilapan yang most likely akan berlaku jika student tu tak pay attention adalah tidak dapat menyatakan hubungan ni. Kebanyakan student akan macam, terlupalah nak nyatakan benda ni. Daya graviti dan daya memusat, keseimbangan dia. Bila benda ni seimbang, daya graviti dengan daya memusat seimbang, satelit tu boleh kekal dalam keadaan dalam orbit dia mengelilingi bumi. Tapi bila salah satu tak seimbang, so dia akan jadilah benda lain. Okay. Dan juga kita kena lihat tentang V ni. Kena faham, kalau V terlampau laju, macam mana jadi? Okay, kalau V terlampau kurang, macam mana jadi? So itu soalan tentang tajuk kegravitian.